minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husni bin Muhammad Zaimi, nombor matris 03 TTT 20 F1078. Saya akan menerangkan tentang pengenalan alam Melayu. Okey. Dunia Melayu ataupun alam Melayu ini merupakan sebuah rantau politik dan ekonomi yang sangat strategik sejak zaman prasejarah lagi. Kedudukan geografi alam Melayu yang disebut juga sebagai Nusantara yang berada di tengah-tengah kawasan tamadun awal Malaysia telah menjadikan rantau ini sangat penting. Seperti mana kita tahu, asas tamadun ada tiga, iaitu di sebelah timur kita ada tamadun Wangho yang mana kini dikenali sebagai Cina, yang mana kita tahu Cina ni membawa kepada ke arah kemajuan. Manakala di sebelah barat kita ada tamadun Indus yang mana kini dikenali sebagai negara India yang mana memiliki bandar Mohenjo-daro dan Harappa, dan last sekali kita ada Mesopotamia. Okey, alam Melayu ni sangat berkait rapat dengan tiga tamadun ini, yang mana adanya tiga tamadun ini kita dapat wujudnya alam Melayu ini. Kedudukan alam Melayu yang merata di laluan ekonomi yang utama iaitu Selat Melaka, Selat Sunda dan Laut Cina Selatan telah memperoleh komunikasi perdagangan antarabangsa yang lebih cekap berlaku berbanding laluan sutera yang merentasi Siberia yang sangat mencabar. Disebabkan kedudukan strategi ini, muncul bandar-bandar pelabuhan sepanjang pesisirnya yang kemudian membentuk kerajaan-kerajaan kota sebelum menjadi empayar-empayar yang besar. Kemunculan kerajaan Melayu Funan iaitu pada 68 hingga 628 Masihi, Sriwijaya 600 hingga 1100 Masihi, Majapahit 1293 hingga 1498 Masihi dan Melaka 1400 hingga 1511 Masihi adalah gambaran bagaimana bangsa Melayu menjadi sebuah bangsa dan tamadun yang mempunyai empayar besar yang menguasai laluan ekonomi timur barat sehingga abad ke-16 Masihi. Okey, itu saja daripada saya. Dan saya serahkan kepada orang lain untuk menerangkan konsep Melayu. Konsep Melayu. Perkataan Melayu menjadi perbahasan para sarjana tentang asal-usulnya. Secara akademik, pertama kali perkataan Melayu dicatatkan oleh sejarawan Cina pada 644 Masihi yang menyebutnya sebagai Moloyui. Tetapi lebih ramai yang bersetuju ia berasal dari perkataan Jawa, Melayu, yang bermaksud berlari atau mengembara, merujuk kepada pergerakan manusia dari Yunani ke Nusantara ribuan tahun dahulu. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi mengatakan ia berasal dari dua perkataan, mela, mula, dan yu, negeri, iaitu mula negeri. Andaian lain ialah perkataan Melayur yang bermaksud bukit atau tanah tinggi, dan Malaya dalam bahasa Tamil ia bermaksud hujan. Istilah Melayu diertikan sebagai bangsa Austronesia yang tinggal di semenanjung Tanah Melayu dan seluruh kepulauan Melayu. Ia merujuk kepada orang Melayu di Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina hingga ke Madagaskar. Lebih umum boleh dikatakan merujuk kepada bangsa yang bertutur dengan bahasa Melayu, berbudaya Melayu dan tinggal di semenanjung dan Kepulauan Melayu dalam konteks Malaysia secara yang sempit. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan mentakrif orang Melayu ialah orang yang berbahasa Melayu, berbudaya Melayu dan beragama Islam. Dalam pengertian Ross, Melayu adalah seluruh penduduk asal Nusantara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ammar bin Subri dan nombor matrik saya 03 DDT 20F1035. Okey, saya akan menerangkan tentang daerah alam Melayu. Okey. Daerah alam Melayu. Ketika membahaskan konsep Melayu Raya, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi mengatakan seluruh gugusan kepulauan Melayu termasuk Tanah Melayu
Indonesia dan Filipina adalah daerah Melayu. Daerah-daerah ini terpisah hari ini kerana dipecahkan oleh penjajah barat. Okey. Kawasan rumpun Melayu adalah meliputi seluruh negara Indonesia, Filipina, Brunei, Singapura dan Malaysia. Sedang di Thailand, wilayah Melayu adalah seluruh semenanjung hingga Ratchaburi, 100 km di selatan Bangkok. Tanah Seri di Myanmar juga termasuk kawasan Melayu. Di sebelah utara ia bermula di Kepulauan Nicobar di Lautan Hindi dan Formosa di Laut Cina, termasuk Indochina hingga ke Kepulauan Solomon di selatan. Dari barat ia bermula di Madagaskar hingga ke Fiji. Kawasan kepulauan terbesar di dunia di negara Tenggara Asia inilah yang dipanggil rumpun Melayu dan menjadi daerah kehidupan bagi orang Melayu. Okey. Seterusnya D. Agama bangsa Melayu. Oleh kerana agama adalah teras kebudayaan, bangsa Melayu telah mempunyai pegangan dengan pelbagai agama. Sebelum mereka menerima Islam, dua agama utama yang dianut oleh orang Melayu ialah Hindu dan Buddha, iaitu agama yang dianut hasil daripada perhubungan politik, budaya dan ekonomi dengan India. Selain itu, orang Melayu juga dicatatkan pernah menganut animisme dan agama Majusi. Pada peringkat awal, orang Melayu secara umumnya beragama Hindu sehingga Raja Asoka 304 hingga 232 SM yang beragama Buddha menguasai India yang menyebabkan orang Melayu mula menganut agama Buddha. Kebangkitan Hindu pada zaman Empayar Chola 300 sebelum Masihi hingga 1279 Masihi yang menyerang tanah Melayu dan Sumatera pada 1025 Masihi telah menyebabkan orang Melayu kembali menerima agama Hindu. Atas sebab kuatnya pengaruh India terhadap agama orang Melayu, maka sering disebut orang Melayu beragama Hindu-Buddha. Syekh Safiyuddin dalam Tarikh Fatani menyebut bahawa orang Melayu pernah menerima pengaruh Parsi dan menganut agama Majusi. Namun begitu, sejak 640 Masihi mula wujud pengaruh Arab Islam di Sumatera. Sebelum berdirinya Kesultanan Perak sebagai kerajaan Islam yang pertama pada 840 Masihi. Sejak itu, Islam mulai berkembang dan diterima secara damai sehingga menjelang abad ke-16 Masihi. Alam Melayu telah bertukar menjadi wilayah Islam, terutama dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di pelbagai tempat di Nusantara. Antara kerajaan Islam yang terpenting di Nusantara ialah Melaka 1400 hingga 1511 Masihi, Johor, Riau, Linggar 1511 hingga 1857 Masihi, Demak 1475 hingga 1554 Masihi, Mataram 1587 hingga 1755 Masihi dan Aceh 1496 Masihi hingga 1903 Masihi. Kerana tumbuhnya kerajaan-kerajaan Melayu Islam inilah kerajaan Melayu dipanggil Daulah Islamiyah Melayuwiyah seperti yang tercatat dalam Kanul Muluk bi Takdil As-Suluk.